Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kita malam ini untuk kita meneruskan perbincangan kita bersama dengan isu-isu utama dalam Al-Quran. Sama-sama kita kembali kepada prinsip yang pegangan di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Janganlah kita hanya menyebut sebagai satu pegangan, tetapi di segi amalan kita tak pernah faham pun Al-Quran ini. Kalau tuan-tuan belum faham arti Al-Quran, saya rasa harus kita belajar. Kita sanggup belajar bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Inggris, tapi datang kepada bahasa Arab kita tak sanggup. Walaupun di sekolah kita diperkenalkan bahasa Arab, tapi bahasa itu sekadar hanya boleh disebut-sebut saja, tak dapat dipraktikkan di dalam Al-Quran. Maka memahami Al-Quran itu adalah satu kewajiban. Walaupun kita dah tua berumur, belajar tetap belajar, faham tetap faham. Tak boleh kita pandang ringan. InsyaAllah pada minggu ini, pada malam ini, kita akan teruskan lagi melihat bagaimana pentingnya memahami Al-Quran itu. Kadang-kadang sedikit saja panduan yang diberi oleh Al-Quran, tapi kadang-kadang kita tak faham. Dua perkataan, tiga perkataan sudah memberi petunjuk yang besar bagi kita. Tuan-tuan tengok contoh surah Al-Ikhlas. Saya rasa kanak-kanak pun tahu baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Banyak kamu tahu. Tuan-tuan tengok dalam Al-Quran untuk membuat kajian pada muka surat 604, melihat bentuk perkataan dan huruf dan bagaimana kita nak memahami. Kita melihatnya sebagai isu kecil, sedangkan yang disebut Al-Ikhlas ini adalah 1/3 daripada Al-Quran. Mana kalau dia dapat faham Al-Ikhlas, dia sudah hampir faham 1/3 daripada Al-Quran. Ini bukan satu perkara kecil, ini satu isu yang besar. Tapi adakah kita melihat ia sebagai isu besar? Kalau kita melihat Al-Ikhlas sebagai surah yang kecil, dia terus jadi kecil sampai kita tua. Maka dijadikan surah macam-macam saja, dalam solat dan seterusnya. Dalam surah Al-Ikhlas Al-Quran muka surat 604, surah 112. Saya kelas ini. Karena hadis Al-Quran disebut di situ khul, daripada perkataan khala, ya khulu, khul itu ialah perkataan lama. Katakan wahai Muhammad. Bermakna di sini Al-Quran, bukan Muhammad tulis. Kalau dia tulis pada orang lah, suruh dia kata. Sebab tu kita kalau tak faham, kita tengok ada kes orang menolak Nabi dalam ajaran-ajaran tertentu, tertentu wujud dan sebagainya. Mereka tidak percaya pada Nabi, mereka menolak Nabi. Tapi kalau dia faham khala yaqulu, khul ini adalah kata lama, katakan ditujukan kepada Muhammad. Jadi daripada situ dia tahu ada usul Allah di situ. Dalam satu perkataan macam ini pun kita dapat bahwa Al-Quran adalah
perintah kepada seorang manusia untuk menyatakan kawan. Dia bukan kata aku suka dia. Maka Al-Quran itu adalah wahyu, bukan kata-kata manusia. Kalau disebut pun katakan oleh Muhammad, siapa yang suruh kata? Daripada kita faham yang ini, kita tahu inilah wahyu Allah. Maka kita takut kepada Al-Quran. Kita akan dekatkan diri kita pada Al-Quran. Kita tahu kata ini bukan manusia yang menulis, bukan manusia yang berkata dengan satu perkataan khul. Tapi kita khul tak faham. Itu kelemahan kita. Sebab kita diajar dan dididik daripada kecil muda. Zaman saya, zaman tuan pun masih lagi baca Al-Quran sampai habis 30 juzuk. Waktu mengisi sebenarnya untuk cerita. Kalau orang tanya full tu apa dia? Dia tak tahu. Apa yang saya nak sampai di sini? Mengapa kita tidak mahu berusaha untuk memahami Al-Quran? Saya buka kelas saya pun tak sampai 12 orang. Di majlis saya tak sampai 10 orang. Saya mungkin kena heran. Atau kelas macam tu bila kita buka, kita saya buka percuma. Bukan kita ambil duit pun. Patutnya ramai masuk ke dalam tempat. Tapi tidak ada. Tuan-tuan tanya diri sendiri. Tuan-tuan ada apa? Siapa? Kita tak sampai tahap. Ini kelemahan kita disebabkan budaya kita mengajar kita sesuatu yang macam tu. Hingga kita tak mau ubah. Maka kita kekal di tahap level yang lama. Tak keluar dan duduk di dalam zona yang selamat. Tak mau keluar ke mana. Saya ingatkan kalau dia nak beli tafsir Al-Quran, dia tak sanggup. Sebab apa dia tak nak baca macam panjang buku tu kat 10-15 jilid. Bila nak habis, dia tak dapat beza wahyu dengan kitab biasa. Kitab Allah dengan kitab manusia yang sama. Dua, dia Allahu Ahad. Dia Allah yang Esa. Ahad itu satu. Tidak berfaham. Allah itu satu saja. Jadi kalau kita menyembah selain daripada satu, dinamakan menyemutukan Allah. Senang saja. Itu definisi dia. Kalau kita tak faham apa dia arti menyemutukan Allah, mana dia sudah sembah lebih daripada satu. Allah, Allahu Ahad. Allah adalah Esa, Maha Esa. Bukan dua, bukan tiga dan 10 orang punya agama ini sampai beribu. Tuhan apa ni? Okey, kita kata saya minta tolong dekat jin ni. Bukan saya sembah. Tuan-tuan, sembah tu kita ikut dan taat. Mana ada jin tak bagi arahan, cuba sebutkan. Dia mesti buat syarat. Kalau dia buat dia tidak kena bagi ini, kena bagi ini, kena buat dia. Kalau dia tak buat syarat kepada kita, dia minta orang yang berdamping dengan dia buat syarat. Dan orang yang mendamping kita ambil syarat itu, suruh kita ikut. Itu dinamakan menyembah. Ikut, taat. Apa disuruh ikut, itu dinamakan menyembah. Jadi kalau dia ikut makhluk halus, dia ikut manusia pun, nanti surah pada kita akan baca surah Ibrahim 21. Manusia mengikut manusia. Last sekali yang diikuti dengan yang mengikuti, dua-dua tak pasal-pasal. Bukan kata dia mesti mengikut jin syaitan saja. Manusia syaitan pun dua-dua masuk. Apabila disebut Allahu Samad, jumlah Allahu Samad ialah atas mubtada huwa. Katakan Muhammad huwa Allahu Samad, Allahu Ahad, Allah huwa Allahu Samad.
daripada yang itu juga. Wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mubtada'nya sama, khabar berbeza satu-satu. Dia nak cerita pensucian, kesempurnaan Allah harus ada. As-Samad, Samad ini daripada kataan yang membawa arti wahidah al-maksud fil hawaij. Makna di sini hanya dia saja yang dituju di dalam sebarang keperluan. Kita tengok terjemahan tulis hanya dia saja tempat kita meminta. Tapi di sini Samad ini lebih kepada isim as-Samad. Kalau ada alif lam dia bukan nama. Jadi di sini as-Samad lebih bermakna isim perkataan nama, keperluan. Allah itu tempat kita meminta segala keperluan. Sebab di sini mengikut amat makhluk dia sebut wa wahdah al-maksud fil hawaij. Segala bentuk hajat kita minta mesti pada Allah. Lain lagi. Kalau kita pegang pada ayat yang kedua ni, Allahu Samad, masalah menyebutkan Allah tidak berlaku lagi. Masa kita tak faham as-Samad, kita pun bicara Mola, siapa saja nak buat, macam mana nak buat, macam mana nak betulkan nasib kita tak kisah. Kita tak faham bahawa apa sahaja urusan yang bersambit dengan keperluan hidup kita mesti kembali kepada Allah. Jadi Allah Samad tidak memberi arti pada dia. Maka dia baca apa yang melakukan, dia akan buat yang bercampur. Jadi bila tak faham orang memang bahaya. Kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, pegang sebutlah, dia pegang bawah sana sini, dia tidak beramal. Puncaknya adalah kita tidak faham. Apabila kita baca bismillah, saya ulang berkali-kali, kita bertanya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Itu saja kita faham. Kalau bertanya kita, apa yang kamu kata ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang, saya tak faham. Sebab ayat itu tergantung dan tidak cukup. Dia tidak ada pokok persoalan, dia cuma ada khabar. Maka dia tak faham. Tapi kita tanya dia apa makna bismillah, apa dia boleh apa? Betul ke tak? Tak betul. Kita semua baca tak betul dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Itu ialah yang di segi zahir. Yang tersirat tak ada. Yang tersurat dia tahu. Kalau kita tanya dari yang tersirat, oh tak tahulah. Sebab Al-Quran dia bukan cakapan manusia, dia wahyu Allah. Dia tak sama dengan cakapan manusia. Dia mula bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok, dia surat gantung. Sebenarnya di depan tu ada mubtada. Takdiru ibtidaiyah, setiap permulaan. Maka dia pun kalau gitu dia nak bola apa pun, dia mesti sebut dengan nama Allah. Dia dapatlah. Sekarang apabila dia kata dengan nama Allah, ini ada apa ni? Nampak tak? Sebab dia tak belajar. Tak payah belajar. Dia tengok dia dengan nama Allah, dia tak pernah tanya, apa dia dengan nama Allah, tak faham ni. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apa dia? Bukan nama Allah.
Kita nak kena ubah attitude ini. Attitude kita ni ke arah yang tadi tak ada. Kita lebih suka mendengar apa kita. Sudah. Kita tak nak tanya balik apa dia. Sebab itu kita masuk kepada ilmu Iqra'ul Quran untuk kita menghayati apa dia yang tersirat di sebalik yang tersurat. Baru dia faham. Kalau Al-Quran itu hanya yang tersirat, yang tersurat, bukan yang tersirat, dia tak jadi Al-Quran. Dia jadi bahasa manusia. Kalau orang tanya dia, macam mana hantar pada wahyu? Macam mana tuan-tuan nak jelaskan? Sebab itu orang banyak yang melalui Islam sendiri ini, dia tak percaya pada Al-Quran. Sebab dia tak belajar Al-Quran itu, dia cuma nak brand kata Al-Quran ini. Tulisan manusia, cerita-cerita purba, cerita-cerita khayalan. Dia tanya dia tahu bahasa Arab, belajarkan Al-Quran. Dia tak pun. Tapi dia buat satu conclusion bahawa Al-Quran ini tulisan manusia. Khul, katakan wahai Muhammad. Macam mana Muhammad boleh tulis? Ada satu yang kata kepada dia, suruh kata. Dia pun tahu kata. Wallahu ahad. Baru dia kata. Kalau tidak dia tak boleh kata. Jadi siapa yang suruh kata? Tak tahu pun kita tahu. Ini yang dikatakan wahyu. Kita nak terus kepada orang kata wahyu, kita tak tahu kepada Allah. Sebab kita tak menghayati benar. Kita tak membina untuk memasuki ilmu itu. Kata saya tak habis sekolah Arab, Ustaz, macam mana saya nak belajar? Saya pun tak habis sekolah Arab juga. Saya pun pergi sekolah Inggeris sampai Form 5. Masuk Inggeris, pakai bahasa kami dulu HSC. Masuk universiti pun saya boleh lagi. Jadi kalau tuan-tuan kata macam mana saya nak tahu, saya akan belajar. Saya pun tak belajar. Tapi susah kan bahasa Arab. Allah Maha Pengatur. Kalau kita nak belajar, memang boleh. Apabila Allah sebut lam yalid wa lam yulad, kita tahu lam itu lam nafi, yalid dia sukun, itu dia jazak. Lam yalid, dia tidak diperanakkan, dia tidak beranak. Lam yulad tidak diperanakkan, jadi majhul. Ini dituju kepada orang-orang Kristian. Sebab mereka Isa Masih itu dipandang sebagai anak. Itu juga orang-orang musyrik menganggap para malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Tapi mereka sendiri tak mahu anak perempuan, mahu anak lelaki. Dan tidak ada lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Makna tidak ada satu kufuwan yang setara al-mumasil serupa dengan Allah. Jadi kalau kita buat satu berhala atau bentuk apa, tak akan serupa dengan Tuhan. Khayalan manusia saja orang, apa yang dilihat itulah yang dia dapat gambarkan. Maka daripada al-ikhlas sudah cukup untuk dia jaga diri dia. Mesti ikhlas. Dia surah ni, dia ada macam-macam nama, At-Tafrid, ada kadang-kadang disebut At-Tajrid, kadang-kadang disebut juga At-Tauhid, surah An-Najm, ada juga surah Al-Wilayah, Al-Asas, surah Al-Asas, sebagai mengandungi asas-asas dan prinsip agama. Saya nak beri contoh kecil ni. Kalau kita berusaha untuk faham, banyak yang kita tahu. Begitu juga yang lain. Tuan-tuan tengok contoh Yasin. Kita ambil mudah-mudahan.
kita tengok Yasin sebagai contoh, Al-Quran muka surat 440 ayat 1 hingga 4. Yasin, dia ada ya, dia ada sin. Dua huruf harfana muqatta'an. Dua-dua ini tidak boleh dimasuk dalam bahagian i'rab untuk menjelaskan maknanya. Muqatta' dia terputus. Mahalla lahuma min al-i'rab, dia tak boleh i'rab. Tapi ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan apa tersebut. Banyak ulama mufassir tak terima. Sebab selalu yang di depan itu dia sebut sebagai at-tanbih, untuk mengambil perhatian manusia. Dia ada arti-arti dia yang tertentu. Sebab itu Al-Quran kalau kita nak menghayati semua tak boleh. Sebab dia wahyu. Ada mutasyabiah, ada muhkamah. Yang mutasyabiah itu manusia tak dapat menghayati apa maksud dia. Yang muhkamah jelas boleh. Kalau tulisan manusia kita tahu semua. Jadi ada yang kita tak boleh. Bahasa ini dia Yasin, dia masuk muqatta'ah. Jadi kalau tuan-tuan pergi belajar kita buku mana-mana dia kata Yasin ni, ya ni makna ni, Yasin makna ni. Jangan percaya. Sebab kita kena ada ilmu guru. Yang dia belajar bahasa Arab di mana? Itu guru. Pada ayat surah Ibrahim 21 itu guru ni adalah orang yang pertama masuk neraka. Kemudian pengikut dia ikut di belakang. Kita tengok pada ayat ini. Wal Quranil Hakim, ini cukup penting. Dan Al-Quran, waw itu ialah waw qasam, sumpah Allah. Demi sesungguh Allah bersumpah. Al-Quran ini mempunyai hikmah. Tuan-tuan dan puan-puan, hikmah ni kalau ikut Ibnu Abbas dan ahli mufassir kebanyakan ialah kepahaman agama yang mendalam. Tahu hukum hakam daripada yang Allah catatkan dalam Al-Quran. Itu hikmah. Jadi Allah sebut Al-Quran itu ada hikmah. Kalau Allah sebut wal Quran yang hakim, maka kita kena berusaha. Aku kena cari apa hikmah Al-Quran ini. Dia ada kelebihan luar biasa hikmah. Artinya ilmu yang manusia kalau dia tahu, manusia itu selamat dunia akhirat. Itu hikmah. Disebut wal Quran yang hakim. Kita baca yang lama, dua perkataan itu tak faham. Al-Quran yang mempunyai hikmah. Engkau innaka dituju kepada Muhammad, benar-benar dalam tauhid minal mursalin, daripada orang-orang yang diutuskan. Makna dia adalah Rasulullah. Kita pergi kepada Datuk mana ada Nabi? Kami tak ikut Nabi, kami ikut Al-Quran. Ini benar berlaku sekarang. Tuan tak jumpa lagi itu guru ni. Jadi macam mana nak guru kepada guru tu? Kalau kita tak faham, innaka laminal mursalin. Kalau kita tanya dia, innaka laminal mursalin, itu apa arti dia? Ya rasanya kan manusia cuba-cuba nak bohong dengan agama. Dan Muhammad adalah ala siratin mustaqim. Wajib kita ikut Muhammad. Kau tu balik kepada engkau, dituju kepada Nabi Muhammad. Benar-benar utusan Allah dan disebut oleh Allah sini ala siratin mustaqim. Dia baca Al-Fatihah hari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ialah sebab Allah endorse Nabi itu ala siratin mustaqim. Engkau Muhammad adalah di jalan yang lurus, jalan yang betul. Dia
sembahyang ihdinas siratal mustaqim. Masalah sekarang dia faham. Tunjuklah engkau. Dia itu tunjuklah kamu. Nah, amal. Adalah ya itu tunjuklah engkau. Perempuan. Kalau dah saja kasar, tunjuklah engkau. Laki-laki. Itu yang dikatakan ilmu pun. Tak tahu. Ihdina nun. Bukan nun alif, nun saja tu. Mereka perempuan. Jadi tunjuklah kami jalan yang lurus yang kita sebut di dalam solat. Ada sesuatu yang mesti jalan dengan hati kita yang ikhlas. Minta Allah tunjuk. Fa'ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Inilah orang yang jalan mereka lurus. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sebab kita sebut siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak jalan tu, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa? Nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Empat. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan ada ikut jalan 4 golongan, cuba tuan-tuan fikir, yang senang tak? Mereka ni bukan sembarang golongan. Mereka beramal soleh, berkorban untuk Allah fi sabilillah, menuntut ilmu, berjihad, berjuang di jalan Allah. Kita nak baca Quran bagi faham, pun tak mau. Nak fi sabilillah lagu mana ni? Maaf, ada cengih ni saya mengkerap betul mau berfikir. Kita jangan dengan syarat-syarat yang menyeru macam ni. Kadang-kadang orang kita cakap, kamu hidup suruh kita tu lama Allah tengah hari-hari. Tak ni buat je mana? Kita apa yang betul. Betul tak tuan? Ubah diri kita. Tunjuklah aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa dia? Nabi. Jalan Nabi bukan senang tuan. Siddiqin. Nak jadi jaga Abu Bakar. Nak jadi jaga Umar. Syuhada yang berjuang mati dalam peperangan, menegak agama Allah, tak kira nyawa apa satu. Salihin, golongan yang salih. Itu yang kita minta setiap kali solat kita. Apakah itu betul-betul yang kita minta? Cuba kita tanya. Mari kita kembali kepada apa yang kita bercakap dengan Allah. Jangan kita bercakap tak tahu apa. Dia bercakap dengan Allah bila dia solat itu, dia sedang bermunajat dengan Tuhan sampai ke Nabi itu. Jangan kamu bising bila sahabat kamu sedang bersolat. Dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Jadi tuan-tuan apa-apa kawan kita bersolat tapi jangan lagi sembah, mengganggu dia. Kita ada tak kisah apa-apa kawan kita bersolat tapi kita tahu. Baca Quran tak boleh sebab mengganggu dia. Jangan kita nak cakap sembah-sembah, baca Quran pun tak boleh. Nabi lama. Jadi kita kena tahu benar. Itu contoh. Tuan-tuan dan puan. Al-Quran mempunyai hikmah. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah, iaitu surah 2 ayat 269. Surah 2 ayat 269 Al-Baqarah. Saya bercakap pasal hikmah. Kita tengok lagi sekali sebagai ulangan. Apa arti hikmah di sisi Allah? Apakah kita berhak dapat hikmah itu? Layakkah kita? Kita tengok di situ pada ayat 269. 269
269 Al-Quran surah 45 awal Al-Baqarah disebut yu'til hikmata maf'ulun bih. Allah memberi hikmah. Yu'ti dia mendatangkan hikmah. Mana Allah beri hikmah. Al-Quranil Hakim, demi sesungguhnya aku bersumpah dengan nama Al-Quran yang mempunyai hikmah. Bolehkah hikmah itu diberi kepada kita? Allah sebut lagi sekali di sini, yu'til hikmata may yasha. Dia akan berdiri siapa? Aku beri hikmah kepada siapa aku kehendaki. Mana kita ada keluar dapat hikmah? Kita kena usaha. Tak boleh akan kena ya Allah berilah aku hikmah. Apa pun tak tahu. Jadi nak dapat hikmah apa? Boleh baca saja Al-Quran. Sedangkan Allah sebut Al-Quranil Hakim. Al-Quran yang Al-Quran yang wa fasal demi aku bersumpah demi Al-Quran yang mempunyai hikmah. Di sini Allah sebut yu'til hikmata may yasha. Makna aku beri hikmah kepada siapa aku kehendaki. Allah tak peduli siapa. Jangan kita ada diri kita sendiri. Allah saya tak boleh, saya tak faham apa-apa. Tak faham belajar. Sebab kita Allah bagi pikiran yang waras. Wa man yu'ta, ini majhul. Barang siapa diberi hikmah, diberi, dia dapat hikmah, faqad utiya khairan katsir, maka ia telah diberi kebaikan yang banyak. Maksud dia dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu hikmah. Maka kita kena carilah hikmah itu. Kita jangan baca Quran malam Quran. Wal Quranil Hakim. Bagi Allah tahu. Sebenarnya dia kena cari hikmah. Dia baca-baca tapi jadi ni Allah sebut hikmah. Dia bersumpah dengan nama Al-Quran yang mempunyai hikmah. Kemudian kita tengok pada ayat lain, yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu aku beri kepada siapa aku kehendaki. Kemudian Allah sebut bila dia diberi hikmah, barang siapa dia diberi hikmah wa may yu'tal hikmah faqad, maka sesungguhnya utiya khair, dia telah diberi kebaikan katsiran yang banyak. Maksud tafsir di sini kebaikan dunia dan akhirat. Maka carilah hikmah. Hikmah itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau dia baca tak faham, nak jumpa hikmah macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan faham kan? Kalau ada orang cerita kat saya macam ni, saya dah belajar Quran lama. Kita nak baca mana tak ada apa cerita. Kita pun tak tahu ya, ikut tradisi kita lah baca Quran bagi habis sudah lah. Macam saya kata lah, sampai tandamnya bunyi nak pada si bunyi. Itu pun lah. Habis 30 itu buat buku yang bawa berat satu orang. Faham? Oh, yang bukan dia. Sekarang apa? Hikmah tu. Dan Allah menutup pada ayat 269, wa ma yazakkaru, tidak akan menjadi pelajaran illa ulul albab. Apa yang Allah cerita ni tak akan jadi kesan kepada siapa-siapa pun, melainkan dia adalah manusia daripada jenis ulul albab. Dia boleh fikir. Tak boleh jadi yang ini. Nampak juga lah belum mati. Bau boleh, sebab tu Allah sebut wa ma yazakkar, tidak akan menjadikan dia sebagai pengajar, melainkan ulul albab. Dalam kisah-kisah yang Allah cerita ni, dia dengar, dia turun masjid, habis.
Sebab syaitan dia akan pastikan kita tak akan buat kerja. Syaitan dia pastikan kita tak faham Al-Quran. Kalau kita faham, syaitan ada masalah yang besar. Sebab kerja dia adalah supaya kita tak faham Al-Quran. Itu kerja syaitan. Bila kita faham, syaitan memberi kepala. Begitu juga orang kafir ini, mereka menjadi anak mereka, Amerika, European semua ni. Mereka tahu orang Islam kalau nak bunuh dia senang. Jangan bagi dia faham Al-Quran. Itu rahsia mereka. Jauhkan Al-Quran daripada mereka. Jadi dia tak nak panduan. Sebab itu kita tengok anak-anak Melayu kita yang beragama Islam, dia mudah saja masuk Kristian. Kalau dia baca ada study Al-Quran, dia tahu mana yang Allah sebut kelemahan Kristian, kesalahan agama Kristian. Dia tahu. Ini dia tak tahu. Maka orang Kristian boleh hukum dia, tipu dia macam-macam. Kalau dia tahu Al-Quran, dia tak boleh buat apa. Kemudian kembali kita kepada ayat melontar dalam minggu lepas. Ayat melontar ini disebut minggu lepas dalam perang Badar yang digunakan oleh Nabi, diambilnya sebutkan pasir dan dituduh. Dan ayat itu surah Al-Anfal, tuan dah tahu, alam taqtulu walakin Allah qatalah. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, walakin Allah, akan tetapi Allah yang membunuh mereka dengan pasir itu. Minta maaf, ini bukan pasir. Taqtulu ni membunuh, qatalah yaqtulu. Yang pasir itu Roma. Ini dituduh kepada yang ramai, bukan Nabi Safra. Falam taqtulu, bukan kamu yang membunuh mereka, qatalah yaqtulu, taqtulu, walakin Allah qatalah. Makna Allah yang membunuh mereka. Itu saya terangkan bahawa di dalam satu-satu kejadian perlakuan kita tidak ada kuasa. Penyelesaian hukum yang akhir sekali, penyelesaian ialah daripada Allah. Sebab itu Allah sebut kita ikam siapa, tapi tak mesti dia mati. Ada kes saya terbaca dalam Al-Quran 25 ikamat dia tak mati. 25 sampai doktor dah heran. Dia pingsan. Tapi tak kena jatuh dia tu. Jatuh tu paling vital sekali. Tapi 25 ikamat tak mati. Jadi kita tengok pada ayat ini, walakin Allah qatalah. Kalau Allah nak bunuh dia, satu dia mati. Jadi dia kena pegang ayat ini supaya orang-orang yang pergi perang Badar mereka tahu. Mereka tidak ada upaya 300 lawan 1000. Kalau Allah tak bantu dari segi macam ni, dia tak boleh menang. Supaya mereka sedar kemenangan itu adalah bantuan Allah. Lepas tu kita tengok dituju kepada Nabi. Wa ma ramaita, Nabi dia pegang pasir. Tidaklah engkau melempar, iz ramaita, ketika engkau melempar. Walakin Allah ramah, akan tetapi Allah yang melempar pasir itu. Jadi bila ada pertolongan dan bantuan Allah dalam kita melakukan perbuatan ini, insya-Allah kita akan dapat kemenangan. Terutamanya kita sedang bertarung dengan iblis atau syaitan. Jadi baca dua-dua ayat ini dan sambung dengan ayat kita pergi buka tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu akbar. Rajman lisyayatin bihisbi. Rencangan kepada syaitan kepada syaitan dan kumpulannya. Ini dibacalah 3 kali juga, 9 kali baru dia tutup. Dan kalau di rumah
badir itu kena selalu diamalkan, takut itu serang balas. Ya Allah, itu saya dapatkan sikit yang ini. InsyaAllah nanti saya kumpul balik. Kemudian kita perhatikan, kita juga harus menuju tukang sihir. Sebab tukang sihir ini yang mengarahkan jin untuk dibuat serangan pada kita. Jadi bila kita tuju di rumah kita yang ada gangguan, jin saja yang kena. Jadi tuan dia tu tak kena. Kadang-kadang tuan dia kena. Jadi untuk itu kita kena tuju rumah tuan dia. Kalau tuan-tuan tahu, kadang-kadang kita tahu siapa yang tukang sihir ini. Kadang-kadang kita tak tahu. Kalau kita baca ayat kursi banyak kali, sebelum kita tidur malam, 11 kali ke 21 kali ke ayat kursi, kadang-kadang kita dapat mimpi ya. Tujuh Allah dari ilham dan nampak rumah-rumah yang melakukan perbuatan. Kerana kita tahu, kalau tak tahu tak ada orang, kita tak ada jin kan, nak cek tu. Kita belajar tak ada orang, kita bukan buat kita syirik. Jadi kita semua kalau Allah tak tahu kadang-kadang Allah nak beri petunjuk, kita bayang nampak dalam mimpi, kita tidur orang yang melakukan perbuatan. Maka kita cek rumah dia dulu, ambil tahu betul kan dia umur orang-orang tukang sihir atau yang dulu melakukan kerja-kerja bunyi kan. Cek baik pastikan. Lepas itu kita gunakan surah Ibrahim. Kita buka Al-Quran, buka surat 258. Surah 14, surah Ibrahim ayat 21. Ini amalan ini adalah untuk semua perbuatan Islam. Tiap-tiap orang yang belajar ilmu perbuatan Islam dia mesti tahu ayat 21 dan ayat 22 surah Ibrahim. Mesti kena tahu, wajib kita tahu sebab dalam cerita bab syaitan, iblis dan syaitan manusia. Jadi dia pasal kena tahu ini, dia kena faham yang baik. Kalau dia tak faham ini, dia masalah sikit dengan jin iblis. Sebab dia tak dapat rahsia mereka. Jadi ayat 21 ayat 21 surah Ibrahim. Wa barazu ni berkaitan baraza ni ramai yang keluar daripada maksudnya ramai yang keluar dari barazu yang keluar daripada kubur dia. Mereka keluar daripada kubur mengikut makhluk. Wa barazu artinya kharaju minal kubur lil hisab, untuk perhitungan. Allah akan memperhitungkan mereka pada itu, dan semua akan keluar dari alam Allah. Kita tengok di sini wa barazu lillah, semua keluar menghadap Allah, semua jami'an. Tak ada siapa yang boleh sembunyi. Tiap-tiap orang mesti keluar. Berjuta bilion manusia yang datang Allah. Yang ibarat kita macam bergantung sebagainya. Banyak keluar menghadap Allah untuk lil hisab, mengikut Allah makhluk. Kharaju minal kubur lil hisab, untuk perhitungan. Jadi Allah akan memperhitungkan dia nak masuk mana, surga atau neraka. Jadi pada hari itu semua akan keluar. Di dalam tu Allah gambarkan satu macam aksi drama daripada satu kumpulan manusia, supaya kita faham macam mana kedudukan tuan-tuan dengan bayangkan. Sebab kita tak faham Allah dalam Quran cerita, kita tak tahu. Cuma yang kita tahu ni faqala, maka berkata Zulfa Za'ifun, orang yang za'if. Betul, orang yang za'if ni pak turut. Di dalam dunia ni dia suka ikut orang. Ikut orang untuk berhubungan, tapi Allah di belakang sini
segi agama tu, di segi politik memimpinlah. Di segi yang lain budaya dan sebagainya, ekonomi pun sama tu lah, dia ikut pemimpin yang membesar ya. Disebut di sini faqala du'afa, berkata orang-orang yang dhaif, yang lemah, yang suka ikut, kita sebut sebagai fakturun, lillazina takbaru, berkata kepada orang-orang yang sombong, yang takabur, yang di dunia dia tahu semua. Manusia macam ni banyak ini. Yang bodoh ni ikut. Dua-dua sekarang berada di neraka. Dua-dua. Inna, kata buah-buah lemah ni, yang mengikut dengan yang diikuti. Inna kunna, sesungguhnya kami, kunna lakum, tabang, bagi kamu adalah pengikut. Di dunia dulu kami ni ikut kamu, apa kamu suruh semua kami ikut, tak pernah bangga pun. Kamu dah kata kamu pandai buat ini, kami ikut. Tapi sekarang mereka dalam neraka, ada keseksaan besar berlaku. Jadi dia tanyalah orang-orang yang sombong ni, pemimpin mereka, dia tanya, fahal antum, apakah kamu antum mu'nuna, orang-orang yang boleh menahan kami, boleh mempertahankan kami atau melepaskan kami anna min azabillah, daripada azab Allah, min syai' sikit pun jadilah kalau boleh tolong kami. Nanti dengan catatan sedih, tidak ada berlaku di neraka. Dua-duanya manusia kecil. Yang satu memimpin, yang satu lagi mengikut. Apa yang Allah nak tunjuk kepada kita di sini, jangan kita suka ikut orang buta tuli. Yang tu kita angkat dia jadi pemimpin tu, namanya tok guru. Apa tok guru tu ajak dia ikut semua. Tapi tok